Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Siti Malika binti Osman akan mengajar kamu pada hari ini pelajaran sirah bagi darjah 6 Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor. Baiklah, topik pada hari ini yang kita akan pelajari daripada kitab sirah, iaitu yang pertama kisah Nabi Daud AS, yang kedua Nabi Sulaiman AS, yang ketiga Nabi Ilyas AS, yang keempat Nabi Ilyasa AS, dan yang kelima Nabi Yunus AS. Kamu boleh merujuk dalam kitab sirah darjah 6 Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor, bermula daripada muka surat 17 hingga muka surat 20. Perbincangan kita yang pertama adalah kisah Nabi Daud AS, yang mana tercatat dalam kitab kamu di muka surat 17. Okay, baik. Siapakah Nabi Daud AS ini? Baginda adalah dari keturunan Nabi Yaqub AS, yang dari mana? Ianya bersalsilah daripada keturunan Yahuza bin Yaqub. Ingat Nabi Yaqub AS mempunyai berapa orang anak? Ingat lagi tak? Nabi Yaqub AS mempunyai berapa orang anak? Nabi Yaqub AS mempunyai 12 orang anak, yang mana ianya menjadi suku kaum kepada Bani Israel. Okay, baik. Jadi baginda Nabi Daud AS ini adalah berketurunan Bani Israel. Okay. Baginda mempunyai suara yang sangat merdu sehingga gunung gandang dan burung-burung bertasbih dengannya. Iaitu ketika Nabi Daud AS bertasbih, gunung gandang dan juga burung turut sama-sama bertasbih dengan baginda. Baginda juga mempunyai kelebihan untuk melembutkan besi dan membuat baju daripada besi. Okay. Mukjizat Nabi Daud AS ini ada tercatat di dalam firman Allah di surah Sabah ayat 11 hingga 10 dalam kitab kamu di muka surat 17. Yang bermaksud, saya bacakan firman Allah Ta'ala surah Sabah ayat 11, ayat 10 hingga 11, yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Daud AS limpah kurnia dari kami sambil kami berfirman, wahai gunung gandang, berulang-ulanglah mengucap tasbih bersama-sama Nabi Daud AS. Wahai burung-burung, bertasbihlah bersama-sama dengannya. Dan kami juga telah melembutkan besi baginya, serta kami wahyukan kepadanya, buatlah baju-baju besi yang luas labuh, dan sempurnakanlah jalinan sekadar yang dikehendaki, dan kerjakanlah kamu, wahai Daud dan umatmu, amal-amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Kamu boleh rujuk dalam Al-Quran, surah Sabah ayat 10 hingga 11. Baginda juga merupakan tentera yang kuat dan sangat berani. Baginda telah membunuh Raja Talut dan seterusnya diangkat menjadi raja setelah peristiwa kemangkatan Raja Talut tadi. Okay. Nabi Daud juga wafat. Nabi Daud juga dikurniakan oleh Allah umur yang panjang dan wafat ketika berumur 100 tahun. Seterusnya, kita akan pelajari tentang Nabi Sulaiman AS. Okay. Nabi Sulaiman adalah raja segala makhluk. Kita semua tahu Nabi Sulaiman ini ada banyak kelebihan. Dia boleh memerintah jin dan juga manusia serta binatang. Okay, baik. Baginda ni siapa? Baginda adalah anak kepada Nabi Daud AS. Ingat, Nabi Daud tadi menjadi raja setelah berjaya membunuh Talut. Talut ni jahat lah. Okay, jadi berjaya membunuh Talut, maka seterusnya ketua tentera yang mana Raja Talut ini adalah ketua tentera musuh. Seterusnya setelah Nabi Daud menjadi raja, anaknya Nabi Sulaiman juga menjadi raja. Tapi raja yang Allah kurniakan kelebihan memerintah jin, manusia dan juga binatang. Baginda bukan untuk kaumnya saja, tetapi untuk semua makhluk yang ada di muka bumi di bawah kekuasaan yang Allah kurniakan kepada Nabi Sulaiman AS. Okay. Tentang kekuasaan yang Allah kurniakan kepada Nabi Sulaiman ini ada termaktub dalam surah Al-Naml ayat 16.
yang menjelaskan keistimewaan baginda yang telah dikurniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Okay, baik, kita lihat dalam surah An-Naml ayat 16, muka surat 18 dalam kitab kamu, yang mana bermaksud dan Nabi Sulaiman mewarisi pangkat kenabian dan kerajaan Nabi Daud, dan setelah itu Nabi Sulaiman berkata, wahai umat manusia, kami telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung dan kami telah diberi serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Sesungguhnya yang demikian ini adalah limpah kurnia dari Allah yang jelas nyata. Ini adalah kata-kata Nabi Sulaiman kepada kaumnya. Okay, baik, yang telah diceritakan, diceritakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran melalui firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, seterusnya. Nabi Sulaiman alaihissalam dikurniakan mukjizat. Banyak mukjizat Nabi Sulaiman, tapi di antaranya yang kita perlu ketahui dan perlu hafal, iaitu yang pertama, Nabi Sulaiman diberikan mukjizat dapat memerintah angin, menerbangkan baginda ke mana sahaja sebagai kenderaan. Ini keistimewaan Nabi Sulaiman yang pertama. Yang kedua, Nabi Sulaiman dapat menguasai jin dan manusia. Ini kelebihan dia yang luar biasa. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang boleh menguasai jin kecuali Nabi Sulaiman yang telah diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala. Okay, baik. Okay, yang ketiga, dapat menguasai bahasa semut, burung dan haiwan-haiwan. Kenapa disebutkan perkataan semut? Kerana semut ini makhluk yang kecil. Kalau dia bercakap tu tak mungkin manusia biasa boleh dengar. Tapi dalam Al-Quran Allah gambarkan bahawa Nabi Sulaiman ini ada kelebihan boleh mendengar bahasa semut. Burung pun boleh dengar. Burung tu kan berkicauan, berterbangan jauh, tapi Nabi Sulaiman boleh dengar. Itulah kelebihan yang Allah kurniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Muhammad SAW juga adalah Nabi akhir zaman yang diutuskan kepada manusia dan juga jin. Tetapi fokus Nabi Muhammad kepada makhluk yang bernama manusia. Okay, baik, seterusnya, kisah yang seterusnya. Nabi Ilyas alaihissalam. Okay, nama sebenar baginda adalah Ilyas alaihissalam bin Yasin. Ini nama baginda, nama sebenar baginda Nabi Ilyas. Baginda berbangsa Israel. Nampak tak? Orang Israel istimewa. Ramai Rasul yang Allah lantik di kalangan bangsa Israel. Dan baginda diutuskan kepada penduduk kota Ba'labak yang menyembah berhala yang bernama Ba'lin. Berdasarkan firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 123. Kita bacakan pengertian ayat tersebut yang mana ada dalam muka surat 20 kitab sirah kamu. Baik, artinya daripada surah As-Saffat muka surat 19, bukan 20, muka surat 19 surah As-Saffat ayat 123. Artinya, dan sesungguhnya Nabi Ilyas adalah dari Rasul kami yang telah diutuskan. Ini Allah Ta'ala telah mengisytiharkan bahawa Nabi Ilyas adalah Rasul yang Allah lantik. Baik, Nabi Ilyas ni lantik menjadi Rasul. Tapi apa yang berlaku? Kaumnya mendustakan seruan Allah, seruan baginda. Kaumnya mendustakan seruan baginda. Apa seruan Nabi Ilyas ni? Satu je, iaitu menyembah Allah, bukan menyembah Ba'al ataupun Ba'al. Kita panggil Ba'al lah. Yang mana kaum Ba'labak menyembah Ba'al. Jadi itu adalah satu perkara yang Nabi Ilyas nak ubah daripada menyembah benda-benda yang macam tu, berubah menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Tetapi ditolak oleh kaumnya. Apa yang berlaku seterusnya? Allah Ta'ala datangkan azab kemarau yang panjang. Kepada siapa ni? Kepada kaumnya. Kemudian kaumnya insaf dan beriman kepada Allah. Setelah itu, kaumnya meminta agar Nabi Ilyas berdoa agar turunkan hujan dan dimakbulkan Allah. Siapa yang dimakbulkan Allah ni? Permintaan Nabi Ilyas ni, doa Nabi Ilyas ni Allah angkat dan Allah terima, Allah makbulkan. Turun hujan bagi menghapuskan azab kemarau yang melanda kaum Ba'labak.
Setelah mereka menerima rahmat Allah dan kurniaan Allah Ta'ala, mereka lupa dan kembali derhaka. Ini adalah sifat manusia. Dah dapat apa yang nak, kemudian lupa. Tapi kali ini Allah Ta'ala turunkan azab ke atas kaumnya dan Nabi Ilyas terselamat daripada azab tersebut. Kali ini Allah berikan azab, tidak lagi peluang kedua. Jadi yang Allah selamatkan hanyalah Nabi Ilyas sahaja daripada azab yang Allah turunkan kepada kaum Ba'laban. Ya? Seterusnya kita belajar kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Siapakah Nabi Ilyas ni? Nabi Ilyas ini nama sebenarnya adalah Ilyas bin Ali. Baginda merupakan anak angkat kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Ya, siapa nama bapa angkat Nabi Ilyas? Iaitu Nabi Ilyas alaihissalam. Baginda diangkat menjadi Rasul setelah kewafatan Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah Nabi Ilyas wafat, kan, yang diganti oleh Nabi Ilyas. Okey, baik. Kisah ini ada tercatat di dalam firman Allah surah Al-Am ayat 86 dalam kitab kamu muka surat 20. Surah 20 Dan dari keturunannya juga ialah nabi-nabi Ismail dan Ilyasa dan Yunus dan Lut. Dan mereka itu sekalian yang kami lebihkan derajat mereka atas umat-umat yang ada pada zamannya. Jadi Nabi Ilyas ini diutuskan oleh Allah kepada Bani Israel. Semasa pemerintahan baginda, rakyat makmur dan aman. Allah kurniakan mereka nikmat atas ketaatan mereka akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi ketika Nabi Ilyas menggantikan Nabi Ilyas, tapi kepada kaum Bani Israel lah, bukan kepada kaum Ba'laban tadi, kepada kaum Israel. Jadi di sana Bani Israel di bawah pimpinan ataupun di bawah pengajaran dakwah Nabi Ilyas ini, mereka semua taat dan menerima perintah Allah dengan baik. Okey, baik. Yang terakhir, yang kelima kita bincangkan hari ini ialah Nabi Yunus alaihissalam. Nama baginda yang sebenar ialah Yunus bin Matta. Diutuskan menjadi Rasul pada usia 30 tahun. Muda sangat. Baginda diangkat menjadi Rasul. Baginda diperintahkan untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa yang menyembah berhala dan menyekutukan Allah Ta'ala. Penduduk Ninawa menolak ajaran Nabi Yunus alaihissalam sehingga Allah Ta'ala mendatangkan azab kepada kaumnya. Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya, tapi kaumnya menolak Nabi Yunus. Apakah nama kaum Nabi Yunus? Iaitu penduduk Ninawa. Apa yang mereka buat? Mereka menyembah berhala dan menyekutukan Allah. Okay, kita tengok apa pula azab yang ditimpakan oleh Allah kepada penduduk Ninawa. Baiklah, seterusnya kita lihat pula apakah azab yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum kaumnya, iaitu kaum, apa nama kaum Nabi Yunus? Iaitu kaum Ninawa. Okey, baik. Kaum Ninawa ini Allah berikan mereka azab angin bertiup kencang. Kemudian berlakunya dentuman buruh yang sangat menakutkan. Haiwan ternakan nampak tidak tenang dan gelisah. Bila berlaku peristiwa ini, penduduk Ninawa segera bertaubat dan mencari Nabi Yunus AS. Malamnya baginda telah tiada. Baginda telah tiada lah. Apa yang berlaku kepada Nabi Yunus sebenarnya? Lihat seterusnya. Baiklah. Setelah Nabi Yunus meninggalkan penduduk Ninawa, baginda menaiki sebuah kapal laut. Ditakdirkan pula, kapal laut itu dilanda oleh ombak yang sangat besar. Jadi, ketua kapal itu telah membuang banyak barang. Jadi, bagi nak kurangkan lagi muatan kapal daripada kapal itu terbalik, mereka buat undi. Bila cabutan undi itu sebanyak 3 kali dicabut, tetap berpihak kepada Nabi Yunus AS. Akhirnya, Nabi Yunus dicampak ke dalam laut dan terus ditelan oleh ikan besar. Okay, baik, seterusnya. Allah Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam sewaktu ketika baginda berada dalam perut ikan besar itu. Macam mana boleh terselamat ni? Sebab sepanjang Nabi Yunus berada di dalam perut ikan besar itu, Nabi Yunus sentiasa bertasbih. Apakah tasbih baginda?
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.